AHTV Malaysia berpotensi jadi hub pasaran EV Asia Pasifik. Naik taraf klinik Daif dijangka siap hujung tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM dalam pembentangan belanjawan 2024 nanti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Suruhanjaya itu dibentuk bagi menambah baik perlindungan sosial dan kebajikan penggiat industri gig. Yang paling penting sekali di sini ialah selama beberapa tahun kegiatan penggiat ekonomi gig ini telah berjalan, namun ketidakpedulian telah dialami oleh mereka, terutamanya kerana syarikat-syarikat yang menjadi servis provider tidak menganggap penggiat gig ini sebagai pekerja, dan mereka juga, syarikat-syarikat ini tidak menganggap diri mereka sebagai majikan. Loopholes yang beginilah yang diambil kepedulian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saka Samsudin untuk menubuhkan sekretariat community gig sini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga berhasrat peruntukan bagi membantu industri gig ditambah kepada RM500 juta menerusi belanjawan 2024. Beliau bercakap kepada media selepas menyampaikan amanat khas sempena Forum Nasional Kerangka Kerjaya Industri Gig di Ibu Negara. Kita bersetuju dengan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig ini, yang mana dalam inilah kita akan lihat acuan terhadap apa aktiviti yang kita buat hari ini, biarlah datangnya daripada bawah naik ke atas, bukan daripada atas turun ke bawah. So kita tak nak seperti mana yang berlaku dalam e-hailing. Sangat bagus untuk yang pekerja rider macam kami yang bahagian sektor awam ni, yang tak ada berpeluang untuk yang sektor tu kan. Inisiatif kerajaan ni sangat bagus untuk bagi kami. Kami berasa berterima kasihlah kepada Suruhanjaya dengan kepada GIGS ni, membantu kami daripada rakan-rakan rider semua, mana yang dulu yang semangat tu dah hilang nak menjadi rider, sekarang semangat tu ada balik. Lembah Teknologi Tinggi Automotif AHTV Malaysia berpotensi jadi hub pasaran kenderaan elektrik EV Asia Pasifik yang dianggarkan bernilai $778 bilion Amerika. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, ia juga menawarkan peluang komersil serta rantaian bekalan luar biasa untuk pelabur automotif. Dan we want AHTV ni to be one of the base lah untuk syarikat-syarikat membuka kilang mereka untuk membantu automotive industry, because automotive industry memerlukan the whole supply chain, the whole ecosystem, dan AHTV ni akan memberi peluang kepada syarikat-syarikat supaya semua datang, work together, work closely and support the automotive industry in Malaysia, not just for Proton but for all other cars yang ada di Malaysia juga lah. With new brands. Beliau berkata demikian pada Convention Vendor dan Pelabur Global 2023 di Ibu Negara. AHTV merupakan satu-satunya kluster automotif di Malaysia yang diiktiraf secara rasmi sebagai hub kenderaan generasi akan datang Next GV dan kenderaan cekap tenaga EEV. Ia juga dijangka meningkatkan sumbangan sektor automotif kepada KDNK daripada RM64.5 bilion pada 2022 kepada RM104.2 bilion menjelang 2030. Penerima sumbangan asas Rahmah Sara boleh membuat pembelian barangan keperluan asas tanpa tunai di 600 pasaraya dan kedai runcit yang terlibat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, mereka hanya perlu membawa MyCard ketika membuat pembayaran. Penerima yang dikategorikan sebagai miskin tegar berdasarkan data e-kasih itu akan menerima RM100 setiap bulan bagi tempoh 6 bulan. Carry forward, betul ya, boleh carry forward.
Berarti kalau tinggal RM90 jadi RM190 pada bulan depan, begitulah seterusnya. Antara barang-barang yang boleh dibeli, minta maaf, beras, roti, telur, minyak masak, tepung, biskut, mi segera, minuman, makanan dalam tin, bahan perasa. Itu sebagai contoh lah. Antara premis terlibat ialah rangkaian Maidin, 99 Speedmart, Econ Safe, Lotus Malaysia dan Giant Hypermarket. SARA disalurkan kepada penerima dari 8 negeri terlebih dahulu bermula hari ini melibatkan Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerima dari Perlis, Perak, Pahang, Melaka dan Johor pada 31 Julai, manakala Sabah, Sarawak dan Labuan pada 7 Ogos. Benda tu dia bagi berbentuk barangan kan. Jadi senang, yang lain tu kita boleh untuk ke bil elektrik ke kan, bil api air ke ataupun keperluan-keperluan lain lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sangat membantulah sebab kita ni bukanlah ada pendapatan yang tetap, kita pun susah. Jadinya bila kerajaan bantu macam tu, mana sebersikit kira kata orang dapat meringankan lah, meringankan apa kita punya apa yang kekurangan kan, patut diteruskanlah sebab sebab kita dalam keadaan macam ni dengan semua benda mahal kan. Bila kerajaan buat macam tu dapat meringankan beban rakyat juga. Dengan bantuan ni, I think maybe akan membantu kita untuk keperluan asas. So dengan savings lagi yang 100 tu, kita mungkin boleh savings dalam kos elektrik ke apa macam tu. So I hope kalau in future dia akan teruskan bantuan ni, akan banyak membantulah semua orang. Ia sangat membantulah bantuan SARA. Sebelum ni saya pun pernah dapat STR. Sekarang ni ada kerajaan umum lagi bantuan SARA berbentuk barangan wang barangan RM100 lah, boleh tebus 5 kedai yang tertentu. Barangan dapur boleh bantulah bulanan saya. Kementerian Kesihatan yakin dapat selesaikan semua projek naik taraf babitkan 436 klinik daif di seluruh negara hujung tahun ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, meski ia bermula Mei lepas, namun ada antara klinik terbabit telah siap dinaik taraf. Jadi setakat ini 436 yang telah kita kenal pasti. Di seluruh negara? Di seluruh negara untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Dan insya-Allah tahun depan kita akan tengok klinik lain pula lah. Berapa peruntukan tu? Untuk tahun ini 100 juta yang telah dah mula. Ada yang dah siap pun. Ada yang dah siap pun. Insya-Allah semuanya kita harap by end of the year kita akan selesaikan semua. Beliau berkata demikian selepas merasmikan klinik kesihatan Bandar Perda, daerah seberang Perai Tengah. Malaysia kekal teguh dalam komitmennya untuk mencari kebenaran, keadilan dan kebertanggungjawaban terhadap nahas pesawat MH17 yang ditembak jatuh. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan memaklumkan Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO pada 17 Mac lepas memutuskan untuk meneruskan pendengaran penyelesaian perbezaan antara pihak berkonflik. Kenyataan dikeluarkan sempena memperingati ulang tahun ke-9 tragedi MH17. Keputusan kes jenayah nahas penerbangan MH17 disampaikan oleh Mahkamah Daerah di Hague di Belanda pada 17 November 2022. Kesimpulannya menandakan peristiwa penting dalam membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan buat kesemua 298 mangsa dan waris mereka termasuk 43 rakyat Malaysia. Kementerian turut mengulangi rasa simpati dan takziah kepada keluarga dan insan tersayang mangsa tragedi MH17. Pada 17 Julai 2014, pesawat Boeing 777 dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh di timur Ukraine, mengorbankan kesemua penumpang dan kru penerbangan.
Saudara, perkara berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang dianggap menghina institusi Diraja Selangor masih belum selesai. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah demikian menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office. Menurut hantaran itu, Sultan Selangor berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya PAS Selangor Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Pertemuan secara berasingan itu membincangkan kenyataan kontroversi Menteri Besar Kedah dalam ceramah beliau di Selangor baru-baru ini. Video ucapan Datuk Seri Muhammad Sanusi itu tular dan menerima kecaman pelbagai pihak. Malaysia perlu ambil pendekatan untuk jadi negara berkuasa tengah dengan polisi pragmatis bagi menepani cabaran geopolitik semasa. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, meski Malaysia bukan sebuah kuasa besar, namun tidak boleh dilihat sebagai kuasa kecil yang tidak memberi apa-apa kesan kepada dunia. Jadi di sinilah peranan penting untuk Malaysia laksanakan dalam melihat persekitaran semua. Tetapi dalam masa yang sama, dasar-dasar berkecuali Malaysia itu sangat mustahak supaya kita tidak dilihat sebagai sebuah negara yang terlalu ke kanan atau ke kiri atau menyokong mana-mana negara kuasa besar yang akan memberi impak yang tidak seimbang kepada negara Malaysia kita. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perundingan mengenai Dasar Luar Negara CCFP di Putrajaya. Allaun RM800 kepada pelatih industri di pejabat kerajaan dan GLC serta subsidi RM300 tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam. Itu antara 10 pengumuman dan perkara penting yang berlaku sepanjang minggu lepas. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Bertemu kembali. Teka-teki siapakah bakal dinobat sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bakal terjawab sedikit masa lagi pada Majlis Anugerah Sukan Negara ASN 2022 yang berlangsung di Dorset Grand Subang. Ya, untuk perbincangan lanjut kita bersama Muhammad Zamri Suharani. Zam, dengan khabar ASN tahun ini ada keistimewaannya tersendiri, kalau boleh kongsikan? Betul. ASN tahun ini ada kelainannya dan tetamu saya, Timbalan Ketua Pengarah Strategik MSN, Encik Suhardi alias, yang mungkin boleh ceritakan kepada penonton apa istimewanya ASN pada sambutan ASN pada tahun ini.
Okey, terima kasih. Salam bahagia para penonton. Anugerah Sukan Negara 2022 yang akan diadakan pada hari ini 17 hari bulan adalah merupakan anugerah yang amat unik kerana ia juga merupakan satu pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada semua atlet negara yang telah mencipta nama di Persada Antarabangsa. Anugerah ini juga adalah anugerah yang unik kerana pada tahun 2022 kita ada 3 indikasi utama pencapaian sukan, iaitu Sukan SEA di Hanoi, Sukan Para ASEAN di Solo, Indonesia dan juga Sukan Commonwealth di Birmingham. Pada ketiga-tiga sukan ini kita telah berjaya mencipta berbagai kejayaan, 39 pingat emas, 36 pingat emas dan 7 pingat emas di Sukan Commonwealth di Birmingham yang merupakan antara pencapaian terbaik negara. Dan anugerah kali ini juga kita lihat dikategorikan sebagai anugerah yang amat ditunggu-tunggu kerana terdapat 11 kategori termasuk anugerah tokoh sukan, anugerah khas kepada pentadbir sukan ibu bapa yang merupakan tulang belakang kebanggaan atlet-atlet mereka dan juga penggiat sukan termasuk daripada kementerian-kementerian yang lain daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dan ini adalah merupakan satu acuan yang akan memberikan satu indikasi terhadap keunikan anugerah ini termasuk terhadap penggiat-penggiat sukan yang di luar daripada ekosistem sukan tanah air. Baik Encik Suhadi, terima kasih atas perincian yang lebih mendalam seperti tadi ya. Baik, saya kira itu saja dulu yang saya boleh kongsikan kepada anda. Kembali kepada rakan penyampai di angka 10. Baik, terima kasih Zam atas perkongsian tersebut. Kita ke perkembangan selanjutnya. 88 jemaah menjadi kumpulan pertama menunaikan umrah musim baharu menerusi syarikat pengendali umrah dan haji Andalusia Travel and Tours. Bertolak ke Jeddah semalam, mereka antara 21,000 jemaah terawal yang berdaftar setakat Julai. Ya, syarikat berkenaan turut menyasarkan 70,000 jemaah sepanjang tahun 1445 Hijriah. Pengarah dan penasihat undang-undangnya Ida Rizwana Idris berkata, istimewanya jemaah akan terus ke ziarah Taif sebelum berniat menunaikan umrah pertama mereka. Dia akan sampai di Jeddah, airport Jeddah dan terus masuk ke Taif. Ini adalah pertama kali kita direct daripada Kuala Lumpur dan masuk ke Taif. Tujuannya ialah kalau misal biasanya jemaah sampai ke Jeddah dan masuk ke Mekah, dia akan berniat mikat di atas udara. Dan kali ini mereka akan berniat pergi ke Taif, lalu ke Masjid Kandun Manazil untuk bermikat di situ. Jadi ini adalah antara keistimewaan bagi penerbangan pertama lah. Bagi jemaah pula, ia pengalaman yang menarik kerana secara kebetulan dapat bertemu dengan jemaah haji yang masih berbaki di Tanah Suci. Walaupun sikit, ya. Betul lah. Semangkanya kita kata berselisih dengan orang yang baru balik, ada yang belum balik. Kan manalah tahu ada aura dekat situ. Kita boleh sampai lagi. InsyaAllah. Teruja lah. Tak sabar nak pergi untuk menunaikan ibadah umrah ni sebab tak sabar nak tengok Mekah. Pertama kali. Saya pergi berempat lah dengan saya, isteri dan juga mertua. Menggunakan visa pelancongan, umrah akan dibimbing 2 mutawif berpengalaman sepanjang 12 hari di Tanah Suci Mekah dan Madinah.